Okey, Assalamualaikum. So, seperti biasa, kita akan mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. Okey, so kita nak sambung apa yang kita dah belajar itu. Okey, latihan. Kalau ada sound-sound effect yang awak dengar keliling saya tu, abaikan tau. Box saya tak jumpa pula. Ni box saya. Kalau saya share window. Oh, tak nampak kan box saya? Tak. Saya punya share desktop kah? Okey, sekarang nampak tak box saya? Nampak. Tak Sekarang nampak apa? Rotational Algebra. symmetry. Okey. Maksudnya apa saja yang saya share dekat sini awak akan nampak lah. Nampak desktop saya? Nampak. Tak ya? Tak nampak cikgu. So, awak nampak diri awak juga kan? Okey. So, kita nak sambung. Okey, sebelum kita masuk second last subtopic, so kita nak buat latihan sikit. Adakah awak dah siap dah hari ni? Dah. Belum. Okey, sekejap Cikgu mute. Cikgu mute. Okey, maaf ya, ada gangguan teknikal. Saya terpaksa mute. Kalau tidak awak akan dengar banyak perkara tadi. Ada anak buah saya kat rumah, so dia agak bising. Okey, so kita nak sambung. Okey, dengar sekarang. Dengar. Okey, so
kita nak discuss benda Allah ni. Okay, secara pantas je. Okay, so the first questions. Describe the rotations at center P when A is the object and B is the image. So dia dah mention kat sini A kita adalah object, B kita adalah image. So awak kena remember segala any transformations, segala transformation, translation ke, rotation ke, reflection ke, sentiasa bergerak dari objek ke image. Objek ke image. Okay, so sekarang kita dah ada P, kita ni center P dekat sini. So objek kita A, maka A dia rotate pergi ke B. So how to describe? So kalau awak tak nampak, ambil pembaris. So kita nampak dekat sini rotation dia adalah 90 degree. Tak percaya bila awak dah gariskan tu, awak guna protractor awak ukur. So it is 90 degree. Okay. Soalan awak dah ada 90 degree, 180 to 170 je. Tak ada selain daripada itu. Okay, so 90 degree. So how to describe the rotation? Mulakan dengan perkataan rotation. Okay, rotation of. Okay, bila 90 degree awak boleh jawab dua jenis jawapan. So 90 degree partner dia 270. So kalau 90 degree, so 90 degree daripada A ke B, awak tengok dia adalah ikut arah jam, clockwise. So kalau awak jawab 90 degree, the answer is 90 degree clockwise. Okay, 90 degree clockwise. At ataupun about center, center kita P, koordinat dia adalah negative 1, 0. Okay, so center. Ada tak jawapan lain selain daripada ini? Ada. Jawapan dia apa? Rotation of 270. Rotation of 270 degree. Anti-clockwise. Yes, anti-clockwise. So dia akan ada partner. Bila 90 degree dia ada partner 270. Center masih sama. 70 anti-clockwise. Okay. Lambat sikit sampai kat dia. Okay, so either one. Jangan jawab dua-dua. Salah satu saja. Okay. So, tell me the answer for B. B apa dia? Rotation of 90 degree anti-clockwise. Okay, rotation of 90 degree anti-clockwise. Okay, anti-clockwise at center P, give the coordinate. Kalau kita boleh baca koordinat dia, sila bagi koordinat dia. Okay, so seperti biasa awak ambil pembaris, awak garis daripada objek ke center dan center ke image. So awak akan nampak sini 90 degree. So dari A dia bergerak 90 degree anti-clockwise ataupun jawapan lain 270 degree clockwise. Okay, bolehkah? Boleh. Untuk C dengan D, bagi yang dah buat, so boleh semak jawapan belakang. Yang belum buat, boleh cuba. Okay, cuba dahulu baru semak. Kita nak semak kat sini lah. Okay, nombor 2. Soalan yang sama, describe the rotations. Apa beza dengan yang tadi? Apa beza dengan tadi? Yang tadi pun describe rotation juga. Apa beza dua ni? Tak ada koordinat. Apa dia? Tak ada koordinat. Tak ada koordinat. So bila tak ada koordinat, your center awak boleh sebut P sahaja. Ataupun any point lah dia letak kat situ. Untuk D ni dia ada koordinat. Satu lagi kat sini. Kat sini dia pakai real object. Ataupun awak tengok A dengan B tu dia ada titik dia. Okay, so it refer a point. Yang ini adalah shape. Okay, bila shape semua titik tu dia akan rotate pada degree dan arah yang sama, pada center yang sama. So semua titik.
A ni kita tak nak buat lah. Kita nak buat B. Okay, awak tengok apa yang terjadi dekat B. B ni lain daripada yang lain, betul? Tak ada koordinat boleh ke? Oh, Amira tanya. Kejap Rotation of 90 degree clockwise at center P tu tak ada koordinat boleh ke? Kalau dia ada koordinat, sila mention koordinat dia. Boleh Amira? Boleh. Kalau dia tak ada koordinat macam ni. Contoh kita nak buat 2B sekarang So 2B ni dia tak ada mention any koordinat. So awak just label P sahaja. Center P macam tu. Okay, awak tengok kat sini. Dia tak mention pun yang mana objek, yang mana image. Tapi kita tahu objek kita yang tak ada prime. Okay. So objek kita yang tak ada prime. This one object. This one image. Okay, awak tengok kat sini. Gambar rajah dia lain daripada yang lain seperti tadi. Macam ni. Satu kat sini, satu kat sini. So kita boleh agak lah dekat sini dia adalah 90 darjah. Okay, tapi kat sini dia punya objek dengan image bertentangan, betul? Betul. So bila bertentangan macam ni, automatik kita boleh agak dia punya rotation adalah 180. 180. Clockwise. Okay, kalau 180 awak tak perlu bagi dia punya arah. Sebab 180 clockwise dengan anti-clockwise dia akan dapat tempat yang sama. So awak hanya jawab rotation of 180 degree at center P. Itu sahaja. Dah dapat full mark. Okay. So kita boleh tengok kat sini. Kita punya center kat sini. So let's say lah point, saya ambil satu point which is this one. Okay, point yang ni. So partner dia, dia punya image adalah yang ni. Okay. So kalau tengok kat sini, saya sambungkan titik kat sini dengan, nak juga guna warna orange. So saya sambungkan titik ni dengan center. Lepas tu dari center saya sambungkan dengan image. So apa yang awak tengok dia adalah 180 darjah. Awak gerak anti-clockwise, clockwise ataupun anti-clockwise dia masih 180 darjah. So that's why 180 tak ada arah. Contohlah saya ambil titik lain. Okay, saya ambil titik lain. Okay, contoh saya ambil titik lain. Saya ambil yang ni. Okay. Saya ambil yang ni. Partner dia, yang ni bila kita rotate dia akan sampai kat sini. Ni partner dia. So, objek untuk titik ni, image dia adalah sini. So, kita sambungkan dengan P. Okay, so this line. Okay, center ke image pula. So kalau awak tengok, ini adalah 180. So setiap point berlakunya rotation of 180 degree. Boleh fahamkah? Boleh. Okay. So selesai. Boleh Okay, cikgu. C dengan dia awak cuba kita tengok C ni pun kita tahu dah. 180, this one is 90 ataupun 270. Okay. So boleh pergi kepada seterusnya. Okay. So yang ini soalan draw the image for R under a rotation. So dia nak image R under a rotation for each of the following. So the first one, anti-clockwise rotation of 90 degree at center O. So dekat sini macam mana nak lukis dia punya image? Awak tak ada apa-apa kotak pun dekat sini. So how? Macam mana nak lukis? Protector. Pandai. Yes, protector. Gunalah protector. Awak mesti tak nak guna compasses kan? Kalau guna compasses lagi susah. So boleh guna protector. Actually kalau awak guna compasses lebih tepat, tapi guna protector pun boleh sebab dia hanya kata draw. So bila draw awak boleh guna protector. Okay, so apa yang awak boleh buat sebab dia kata anti-clockwise rotation. So bila anti-clockwise arah lawan jam awak macam ni. Arah jam dia bergerak sini. So bila arah lawan jam dia bergerak macam ni. Okay, so opposite. Jadi O ke
OR ni, kita ada center kita O kat sini, awak kena letak protector awak tengah-tengah ni. So put your protector macam ni. Okay. So center of your protector mesti tepat pada center O. Okay, awak measure 90 degree adalah kat sini. Okay, mesti awak tanda macam ni je kan? Jadi nak garis sampai mana? So awak kena ukur daripada O ke R ni panjang dia berapa. Maka awak kena buat line sama panjang dengan R. So let's say lah kat sini. So this one is your R point. Okay, awak kena bergerak arah anti-clockwise. Okay, panjang ni kena sama dengan panjang ni. Okay, boleh faham? So same goes to this one. Ya saya. Ukur panjang tu pakai pembaris ke pakai kompasses? Pembaris boleh, compasses boleh. Tapi lebih tepat adalah compasses. Sebab soalan draw je. Dia tak suruh construct. Kalau construct wajib kena guna compasses. Okay. So kalau saya lah, saya lebih suka guna compasses daripada awal sampai habis. Dia mudah. Cuma awak tak suka guna compasses kan? Dia suka guna projector. So boleh, tak ada masalah. Janji panjang OR dengan OR prime ni kena sama. Okay. Bila guna compasses, awak akan letak yang tajam tu dekat O, pensel tu dekat R. So senang awak nak mark. Senang awak nak mark. Dan dia lebih tepat. Jadi pensel awak tajam. Compasses awak berfungsi sepenuhnya. Okay. Boleh nak? Cikgu kalau nak guna compasses caranya macam cari pernikel bisector ke? Ya Anis. Ya Anis. Saya tunjuk cara nak guna compasses Cara nak guna compasses. Saya ni kuno sikit, so saya tak reti nak guna compasses kat sini. Saya belajar lah. Nanti tak tahu bila. Okay, cara nak guna compasses. Okay. Awak letak ni, apa namanya ni, yang tajam tu dekat center O. Okay. Your point of compasses, yang tajam tu dekat center O. Awak buka measurement awak, awak buka compasses awak sampai awak kena kat R. Okay. Kalau tak nak pun tak ada masalah. Awak buka sampai kena sini pun tak ada masalah. Okay ke? Dah? Bagi ada compasses Bila awak dah buka, okay now awak nak buat semi circle boleh, ataupun awak nak buat sebahagian saja pun boleh, tak ada masalah. Okay, so buat arc. Dia sangat mudah kalau awak ikut ukuran OR ni. So awak akan dapat terus nanti. Okay, now jarak tadi awak buka compasses, jangan ubah. So apa yang awak perlu buat, letak pula yang tajam tu dekat R, buat satu arc. Jangan ubah awak punya measurement tadi dia kena sama measurement tadi. Kalau awak measure O ke R, so kat sini pun dia kena sama jarak dia tadi. So awak jangan ubah awak measurement. Okay, awak dah ada satu arc. This one baru 60 degree. Awak kena buat 120 pula, another arc. Macam mana nak buat another arc? So tadi awak letak dekat O, awak measure OR, lepas tu awak buat arc yang panjang ni yang bentuk semicircle. Okay, next letak dekat R. Okay, mark satu arc pula. Nak dapatkan arc satu lagi ni, letak dekat sini pula. Sini kan ada intersection. So letak kat sini pula, buat satu lagi arc. So ada 60 degree and 120 degree. Okay. So apa yang kita buat, dari sini put another arc. Dari sini put another arc. So automatically awak akan dapat 90 darjah. Adakah saya ajar lagi sangat? Boleh faham Okey ya? je. Kalau dah biasa tak dah benda alam ni. Boleh. Kalau dah biasa dah benda alam ni. Okay, so dapat terus 90 darjah. Tapi dekat mana awak punya R prime? R prime awak dekat sini. Okay. This one is your R prime. Okay. Tak payah ukur dah. Sebab tadi kita dah buka kita punya compasses dengan measurement kita adalah OR.
So bila awak buat ni, terus dapat R prime kita dekat sini. Okay. So begitu jugalah yang ini. Yang ini lagi senang. Rotation of 180 degree. So 180 degree. So seperti biasa, awak nak guna protector boleh. So pastikan protector awak dekat sini. Macam tadi. So 120 kat sini ya. Memang kat ujung ni. So awak akan buat straight line. Tapi sampai mana awak kena ukur your OR. And then pastikan panjang dia sama dengan OR prime. Let's say R prime awak kat sini. Pastikan sama panjang. Ataupun lebih cantik kalau guna compasses. Saya suka guna compasses. Okay, so seperti biasa sama macam tadi kaedah dia. Awak letak yang tajam dekat O. Okay, lepas tu buka compasses sampai R. And then gerak sampai awak dapat semicircle. Sebab yang ni dia nak 180. Awak gerak sampai sini. Okay, so dari R buat 60, letak pula dekat sini, buat 120, letak pula kat sini, buat 180. So, awak boleh jumpa intersection yang ketiga ni, nampak ni kat sini. Ambil pembaris, garis. Sampai sini, jumpa awak punya R prime. Terus dapat. Boleh faham ke? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Faham. Idina tak faham. Yang mana satu Idina tak faham? Idina boleh buka suara ataupun tulis. Yang mana satu Idina tak faham? Faham dah? Confirm ni ya? Okay. So kalau ada yang tak faham saya boleh repeat. Okay macam tu ya. Sangat mudah guna compasses. Okay, our next one. Maths ni kan, awak kena buat latihan tau. Kalau awak tak buat latihan, awak faham tapi kemungkinan nak kekal tu, dia susah. So that's why kena buat latihan. Okay. Okay, next this one. Yang ni saya tunjuk P lah. P saja ya, yang lain awak boleh cuba buat. Okay, so saya tunjuk yang ni saja. Determine the coordinates of object for the following points at the given rotation below. Nampak ni sebelah ni dia dah membantu awak sangat dah. Dia dah bagi dah platform untuk awak gerak. So apa yang boleh buat, gunakan benda alah ni. Guna pensel. Guna pensel sebab dia nak jawapan ni je. Okay, so guna pensel nanti boleh padam. Okay. Kalau tak rajin nak padam, awak bolehlah buat guna pen. Tapi jangan keliru. Okay. So, soalan pertama. Dia bagi center negative 2, 1. So, where's your P? P tak ada pun. Tak ada pun. Soalan apa ni? Coordinate of object. Oh, okay. So, dia nak cari coordinate of object. So, dia nak cari P lah. So, that's why lah P tak ada. Salihah pun. Okay, so dia nak cari point P. Point P tu apa dia? Okay, so dia dah bagi kat sini P. Kita ada partner dia P prime. So takkanlah P dengan S prime kan? So mestilah dengan P prime. So soalan saya, P prime tu benda lah apa? Image. Image. Okay? So image. Apa yang awak kena Image cari of adalah P. yes, image of P. Good. Okay, so dia bagi center negative 2, 1. So mark your center first. Negative 2, 1 here. So this one is your center. Nampak yang bulat saya ni negative 2, 1. So dekat sini Okay, now angle dia 90 darjah clockwise. Okay. Sekarang awak kena ingat dia bagi image. Dia bagi image, dia nak cari objek. Terbalik tau dia nak cari. Maka direction yang awak kena buat terbalik. Faham ke maksud saya? Faham. Faham Okay, so kita garis dulu daripada image ke center. Okay, now kita nak determine dia adalah 90 degree. So bila 90 degree dia sangat mudah. Saya akan kira kotak-kotak sebab dah bagi kotak-kotak. Awak boleh buat guna protector ke, trace paper ke, compasses ke, tak ada masalah. Okay, so dia bagi angle 90 degree, so saya akan kira kotak-kotak. So
Dekat sini, sebelum kita nak gerak dia ke kiri, ke kanan, atas, bawah, tengok direction clockwise. Tapi yang diberi image, kita nak cari objek. So kita kena buat direction terbalik. Boleh faham ke? Oh, okey ke? So daripada clockwise kita akan buat anti-clockwise. So dari image kita kena gerak anti-clockwise. Anti-clockwise arah mana? Nombor 1 atau nombor 2? 1. Nombor 1 ya. Anti-clockwise ni nombor 1. So P prime ni awak akan rotate menghala ke sini. Boleh faham ke? Boleh. Boleh boleh faham ya? Boleh. So kita buat terbalik sebab diberi given image find object. Okay, so that's why direction dia kena opposite. Okay, so dah tentukan direction barulah kita boleh gerak-gerak. Sebabkan dia 90 darjah maka awak kira kotak saja. So tengok dekat sini pergerakan dia, saya buat color kuning. Okay. Pergerakan dia daripada center ke image awak kena gerak satu arah X. Okay, dua arah Y. Satu arah X, dua arah Y. Maka bila 90 darjah awak kena buat terbalik. Awak akan buat satu arah Y, dua arah X. Maka dekat sini. So this one is your P. Boleh nampak ke? So ini adalah P awak. Okay. So kalau kita sambungkan kita dapat 90 darjah kat sini. So this one is your P. Nampak apa yang saya buat? Saya buat pergerakan dia, awak tengok dari center ke P prime awak kena gerak satu kotak ke kiri ataupun satu kotak arah X, dua kotak arah Y. So untuk objek dia kita akan buat terbalik sebab 90 darjah. So satu arah Y, dua arah X. Kenapa menghala ke sini? Sebab make sense untuk 90 degree. Padahal awak boleh gerak satu arah X tapi satu arah Y, dua arah X ke sana. Tapi kalau P tu kat sini dia dah lebih 90 darjah. So that's why awak kena cari dulu position sepatutnya dekat mana. So that's why kita perlukan arah yang betul. Boleh faham ke? Boleh. Boleh aja. Jawapan adalah negative 4, 0. Okay. So cuba check. Okay, kita ada objek kat sini, kita ada image kat sini. Bila dia gerak 90 darjah clockwise, kita akan dapat kat sini. So dari objek bergerak 90 darjah clockwise, so P prime awak dekat sini. So betul. Okay. Ingat bila dia bagi image awak nak cari objek, direction yang diberi awak kena buat opposite. Okay, opposite. Ada soalan? Bolehkah? Oh, boleh. Faham ke ni? Faham. Okay, sebab kalau faham, saya nak yang belum buat, yang dah buat boleh recheck jawapan awak. Saya nak tahu jawapan untuk S. Nak tahu jawapan awak untuk S. So apa dia koordinat S? Sebagai awak seminit. Negatif 2, 3. Dah jumpa jawapan dah? Berapa jawapan dah? Negatif 2, 3. Negatif 2, 3. 3. Mari kita check. Okay. Negatif 2, 3. Negatif 2, 3 kat sini. Pasti negatif 2, 3. Negatif 1, 6. Negatif 1, 6. Negatif 1, 6 pula. Okay, kita ada dua pilihan. Negatif 2, 3 nampak macam tak make sense sebab okay. So first kali detect your center. Center awak 0, 4. Center awak 0, 4. Okay, center awak 0, 4. So 0, 4 dekat sini. So ni center. So dari sini ke S prime nampak ni.
kat sini. So kalau kata S kat sini dia jadi 180. So this one is wrong. Kalau negative 16. Okay, negative 16. Negative 16 kat sini. So this one your S. So mari kita check adakah dia betul. Okay. So 90 darjah kat sini. Gerak clockwise dapat sini betul. So jawapan dia negative 16. Okay, yang negatif 2, 3 tu sila buat semula nah. Okay, so good try. Tapi kena cuba lagi. So kalau awak rasa susah kira kotak-kotak, awak ambil pembaris protector, awak ukur 90 darjah. So macam mana nak ukur 90 darjah? Okay, macam ni. Okay, lebih kosong macam ni. So awak label dulu awak punya center. So 04. Center kita adalah 04 So ini 04. So ambil pembaris, connect with your image. Now kita nak detect kita punya objek dekat mana. Sebabkan dekat sini clockwise, so kita akan bergerak anti-clockwise untuk cari objek. Okay, bergerak untuk cari objek anti-clockwise menghadap ke sini. So your object will be here. Roughly will be here. Okay, so ambil awak punya protector, letak dekat sini. So pastikan protector awak berada di area sini. Center of your protector must be on your center of rotation. Okay, awak boleh ukur 90 darjah. 90 darjah awak akan dapat macam ni kot lebih kurang. Awak kena letak betul-betul lah ni. Saya buat colourful. Ini kot. Mengganggu. Okay, macam ni lebih kurang 90 darjah awak. Okay, so dapat kat sini. Kena protector pun akan dapat sama. Okay, so seperti biasa pastikan panjang dia ni sama dengan panjang awak punya objek. So kalau awak tengok, kita boleh dapat objek kita kat sini. Panjang ni kena sama. Okay. Ramai dapat negative 16. Siti Aisyah, Arifudin. Okay. So ada soalan? Boleh ke? Okay.